Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-saminatu wa sittun min suwaril Quran, suratul Qalam. Surah yang ke-68 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah yang bernama Al-Qalam. Ini surah Makkiyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah sintani wa khamsun, 52 ayat. Jadi ma makna al-qalam? Al-qalam itu artinya adalah pena atau pensil atau pulpen. Maksudnya alat untuk menulis itu disebut dengan qalam. Bagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Wa qala Allah ta'ala fi Quranil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi surah Al-Qalam ini dimulai dengan huruf hijaiyah, nun. Berbagai macam pendapat para ulama yang menjelaskan dan menerangkan tentang nun ini. Ada yang mengatakan nun itu adalah akhir daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, kerana ada alif lam ra, ha, mim dan nun. Dan ada lagi pendapat ulama tafsir yang mengatakan bahawa artinya adalah Allahu a'lam bi muradihi bizalik. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang tahu apa maksudnya dengan demikian itu. Jadi kita hanya percaya bahawa itu adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa yang dimaksudkan Allah dengan nun itu kita serahkan sepenuhnya artinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wal qalami, demi pena alat menulis, wa ma yasturun, dan sesuatu yang mereka tulis dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-qalam ini menunjukkan betapa pentingnya itu al-qalam, dan itu merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar kepada kita. Al-qalam merupakan umpama atau contoh daripada lisan, kerana kadang-kadang kita bisa mengutarakan maksud hati dengan lisan, demikian pula kita bisa mengutarakan maksud hati dengan tulisan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersumpah dengan Al-Qalam ini untuk memperkuat pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita bahawa engkau wahai baginda Rasulullah bukanlah orang gila. Kenapa? Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahawa baginda Rasulullah itu majnun, gila, kerana berbicara tentang alam malakut, berbicara tentang alam jabarut, berbicara tentang Isra wal Mi'raj dan lain sebagainya yang tidak masuk akal. Sehingga orang-orang Quraisy mengatakan bahawa Nabi kita itu orang gila. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah yang demikian itu, dan Allah pun bersumpah atas yang demikian itu. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau tidaklah gila wahai baginda Rasulullah dengan apa-apa nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun, dan bahawa bagi engkau wahai Rasulullah sungguh pahala yang tidak ada putus-putusnya sampai hari akhirat. Orang yang paling banyak pahalanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Nabi kita, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanah umila biha ba'dah. Barang siapa yang membuat satu pekerjaan baik diamalkan oleh orang sesudahnya perbuatan baik itu, maka bagi orang tersebut dapat pahala seperti orang-orang yang mengamalkan itu banyaknya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit juga pun. Dan demikian pula halnya bagi orang-orang yang melakukan suatu perbuatan jahat dan diikuti perbuatan itu oleh orang banyak, maka baginya perbuatan itu mendapatkan dosa dan juga dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit juga pun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min nafsin tu'talu zulman illa kana ala ibni Adam. Tidak ada satu diri yang terbunuh secara zalim melainkan bagi anak Adam itu yang pertama mendapatkan bahagian dosanya, kerana dia adalah awal bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan, yakni Kabil. Maka oleh kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya bagi engkau itu wahai baginda Rasulullah mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai baginda Rasulullah adalah benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pujian langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabani Rabbi ta'diban hasanah. Ujar Nabi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik aku dengan pendidikan yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ambillah wahai Rasulullah kemaafan. Ada orang tak suka kita, ada orang jahat kepada kita, maafkan. Wa'mur bil urfi, dan suruh mereka itu berbuat kebaikan. Wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah kepada orang-orang yang jahil. Sehingga manakala aku mampu melaksanakan itu, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyampaikan kepadaku, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai baginda Rasulullah atas budi pekerti yang agung. Jadi Nabi kita tidak pernah membalas dendam, tidak pernah sakit hati atas tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang kafir kepada beliau. Dikatakan gila, beliau tidak marah. Dikatakan orang tukang sihir, maka beliau tidak membalas dengan perkataan yang demikian itu. Bahkan beliau memaafkan dan menyuruh orang tersebut untuk berbuat kebaikan dan kembali kepada jalan yang benar. Dan Nabi kita berpaling daripada orang-orang yang jahil itu, maksudnya bukan meninggalkan mereka. Berpaling itu artinya hanya saja baginda Rasulullah
SAW tidak membalas apa-apa yang mereka lakukan. Yang dibalas oleh Nabi kita adalah dengan kemaafan, dengan mendoakan dan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Anas bin Malik, ujar Anas bin Malik menyampaikan bahawa khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Aku 10 tahun menjadi pembantunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah beliau itu berkata bagiku perkataan yang tidak baik. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku pada sesuatu yang telah aku perbuat. Bahasa kita yang menyalahkan, tidak pernah baginda Rasulullah demikian. Itulah budi pekerti yang menunjukkan kedalaman makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah pernah berkata pula, "Man daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi khadiman khattu." Ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memukul pembantunya dengan tangan beliau. Tidak pernah beliau memukul perempuan, dan tidak pernah beliau itu melakukan sesuatu yang demikian kecuali pada waktu berjuang fisabilillah melawan orang-orang kafir. Demikianlah bahagian daripada akhlak dan budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pujian langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fi Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Demikianlah itu bahagian daripada akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahawa telah datang bagi kamu wahai manusia seorang rasul daripada bangsa kamu. Azizun 'alaihi ma anittum. Rasulullah itu paling sedih kalau kita ini sedih. Harisun 'alaikum. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin atas kalian itu semua masuk surga, terhindar daripada segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Ingin sekali Nabi kita itu, kita ini sebagai umatnya benar-benar menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar daripada api neraka. Bil mu'minin raufur rahim. Dan beliau dengan orang-orang yang beriman itu bersikap pengasih dan penyayang. Jadi demikianlah pujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi kita ini selalu saja memikirkan keselamatan kita, memikirkan kebahagiaan kita, memikirkan keberuntungan kita baik di dunia maupun di akhirat selaku umatnya Nabi. Dan lebih besar perhatian beliau kepada kita daripada orang tua kita. Lebih besar sayang beliau kepada kita daripada sayangnya orang tua kepada kita. Jadi setiap orang yang mengenali tentang perilakunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengenali baginda Rasulullah, setiap orang yang mengetahui bagaimana lembutnya akhlak beliau, kebaikan dan kemurahan hati beliau, pasti orang tersebut akan jatuh cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita. Allah mengagungkan Nabi kita. Tujuannya apa? Agar umat ini, agar kita ini bisa benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa untungnya kalau kita itu cinta kepada baginda Rasulullah? Apa hasilnya? Apa faedahnya kalau orang itu cinta kepada Nabi? Maka para ahli hikmah mengatakan bahawa muhabbatullah tusmilur ridha wat taqwa. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu membuahkan kepada kita keridaan dan ketakwaan. Kalau kita ini benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatik kita akan ridha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita pun pasti menjunjung tinggi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi diri daripada segala macam apa-apa yang sudah dilarang Allah kepada kita. Nah, demikianlah maksud cinta yang sebenar. Wa mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam tusmirul ittiba. Sedangkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan membuahkan hasil hendak mengikuti jejak langkah akhlak perbuatan budi pekerti Nabi. Wa mahabbatu ahli baitihi tusmirul itina. Dan kalau kita mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu membuahkan akan memperhatikan kepada mereka itu. Wa mahabbatul ahli wal aulad. Sedangkan kecintaan seseorang kepada anak isterinya itu membuahkan, menghasilkan untuk menjaga mereka, mendidik mereka ilmu agama agar mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada api neraka. Nah, demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua ini dan kita bisa mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wal hadith siratullah wa siratul mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi